Okay, Alhamdulillah, just now you guys have looked into both pillars, Islam and the Iman. Okay, alright, as promised, you're going to discuss and try to understand its meanings. So let's go through one by one. Okay, in this case, you might write down the point, and maybe you can give your full attention, so that by doing so you might understand that the second level of knowledge is very important, so that we can make sure that we really comprehend those meaning. Okay, let's start with pillars of Islam. Okay, number one is Shahada. Talking about Shahada, what is Shahada? Most of us, when we talk about Shahada, we're going to translate it. We're going to give the idea about the two kalimah. Yes, and Shahada is about two kalimah of Shahada. Right? What's that? We start with Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. That's two kalimah. But is this the meaning of Shahada? So when we talk about Shahada, as we translate, it is a witness. It's called penyaksian. Apa yang kita saksikan sebenarnya? So, to really understand the meaning of Shahada, ulama have defined it as admit in the heart, say with the words, and perform through the action. You might write it down. Okay. I repeat. Number one, Shahada is admit in your heart, pengakuan dalam hati. Say with your words, ucapkan dengan lisan, and perform through your action, melakukan dengan perbuatan. Right. I hope you get that. Okay, apa yang dimaksudkan dengan penyaksian yang sepatutnya bermula dalam hati, bentuk pengakuan, kemudian dilisankan oleh kata-kata kita, dan akhirnya dizahirkan dengan perbuatan kita ni, kelihatan dari sudut perilaku dan tingkah laku kita. Dan dua syahadah tadi mesti terlibat dalam ketiga-tiga pentafsiran maksud syahadah ni. Meaning, bila kita kata ia adalah penyaksian, kita benar-benar menyaksikannya. Okay. Witness, saksi, kita selalu jumpa dalam satu sudut, iaitu mahkamah. Antaranya lah, nak bagi mudah faham. Okay. Mahkamah ada saksi. Kenapa witness being called in the court? So that this person could deliver what have been seen clearly in that scenario or that situation happen in front of the person's eyes. Orang yang menjadi saksi dipanggil oleh mahkamah untuk beri keterangan tentang apa yang dia lihat secara jelas berlaku di hadapan matanya. Bermaksud, ketika kita mengucapkan syahadah, kita benar-benar menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan menyaksikan Muhammad pesuruh Allah. Bagaimana kita boleh benar-benar menyaksikan? Bermaksud tiada keraguan yang boleh menyebabkan kita berasa was-was ataupun kita berasa sangsi dengan peristiwa itu, dengan kejadian itu, dengan keadaan itu. Hari ini kita nak cuba faham yang ramai orang hanya mengucapkan syahadah tanpa merasakan penyaksian pada syahadah itu. Sebab itu kita translate, aku bersaksi. Bermaksud, aku benar-benar pasti
tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku pasti Muhammad pesuruh Allah. Okay. Dan bagaimana kedua penyaksian ini perlu ada dalam ketiga elemen yang kita beri maksud tadi. Bermakna dalam hati kita mesti ada dua kalimah, di lisan kita mengucapkan dua kalimah, dan zahir perbuatan kita menunjukkan kita memang meyakini kedua kalimah tadi. Boleh? Dan ini ada kaitan dengan yang kita sebutkan minggu lepas, kelas yang lalu. And it's have the correlation, the parallel information where the first stage of pillars faith, iman, is to believe in Allah. Same goes to the first pillars of Islam, where you need to witness there is no God other than Allah. Only Allah is the God. So how to believe in this? How to make sure we have this kind of faith and witnessing, declaration, creed, sometimes they translate. How? There is no other way. The only way is to get to know who is Allah. Siapa Allah? So kita nak pergi detail. Supaya apa? Supaya kita berasa ini adalah satu konten yang sangat penting, yang menjadi asas kepada Muslim tadi. Orang Islam perlu meyakini, perlu merasakan kepastian di atas penyaksian itu. Bagaimana nak rasa tiada Tuhan melainkan Allah? Kalau minggu lepas kita dah bincangkan Allah yang menciptakan, benar? Dan kemudian manusia sentiasa mencari bagaimanakah rupa paras Allah. Yang mana kita tahu kita kena letak tepi zat Tuhan ini. Bukan kita nak bincangkan zat itu, kita nak bincangkan tentang kekuatan zat itu, keperkasaan Tuhan itu, pentadbiran alam, pengurusan semesta. Itu yang kita nak masukkan dalam admit in the heart. How is that possible? So we need to know and get to know and more searching for the answer every single day, as if this is your job, to live your life until the last breath of you. Because if you understand the purpose of living in this world is to get to know Him, so that when you meet Him in the hereafter, He will recognize you as those people who believe in Him. And this is the ultimate test of human. Sebab tu kita bincang minggu lepas, yang mana ada manusia yang dapat lihat Tuhan, dan Tuhan sedang menguji bagaimana tanpa kamu melihatnya, kamu meyakininya. Dan kita nak bawa balik keyakinan itu, sebab kita sedar kita telah diberi pengetahuan tentang rukun iman antaranya. Di akhirat sana nanti yang diuji, yang dikaji, yang dinilai, yang akan disemak amalannya ialah sejauh mana kita yakin kepada pencipta tanpa kita lihat pencipta. Dalam masa yang sama, pencipta kita, Allah Ta'ala, menurunkan Quran supaya kita dapat meyakininya dengan cara yang dia nak, iaitu melihat alam. Kita dah sebut dah. And some of you already have class signed with me to understand the creation that been created with this creator. So macam mana nak kenal pencipta? Kena lihat dah ciptaannya. So apa lagi selain daripada tu yang boleh mendatangkan keyakinan kita pada Tuhan? Tuhan telah senaraikan banyak cerita, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Nabi, supaya kita faham beginilah yang nak pencipta sampaikan kepada kita, diketahui oleh kita. Contoh,
Bila kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, ulama sebahagiannya cuba mendatangkan satu tafsiran mudah supaya kita dapat memahami konsep itu dan meletakkan keyakinan itu dalam hati. Antaranya ialah kita nak faham sesungguhnya tiada yang memberi manfaat melainkan hanya Allah sahaja yang memberi manfaat. Tiada yang boleh memudaratkan melainkan Allah sahaja yang memberi kemudaratan. So macam mana kita nak faham konsep tu? Maka satu kisah besar itu kisah Nabi Ibrahim AS ketika baginda cuba menyampaikan dakwah kepada raja di zaman itu, iaitu Raja Namrud. Satu hari katanya Nabi Ibrahim telah pergi ke tempat upacara Raja Namrud. Kata mudah mungkin rumah ibadah, kuil, tokong, ibarat seperti itulah. Yang mana tersimpan di situ berhala. Okay. Masalah manusia dulu hingga kini suka menyembah berhala yang disangkakan itulah Tuhan. Okay. Dan bila berlaku upacara tersebut, maka Nabi Ibrahim cuba menyampaikan sebenarnya yang kamu sembah ini adalah patung tanpa mempunyai apa-apa kuasa. So apa Nabi Ibrahim buat? Sebelum mereka sampai ke kuil, Nabi Ibrahim telah memecahkan semua berhala tersebut dan meninggalkan satu berhala paling besar, kemudian meletakkan senjata yang digunakan untuk memecahkan berhala yang lain tadi di tangan berhala tersebut. Dan ketika sampainya Namrud bersama gerombolannya untuk melakukan ibadah tadi, melihat kerosakan berhala tersebut, terus dia bertanyakan, siapakah dia yang merosakkan berhala ni? Maka semua mengesyaki Nabi Ibrahim AS, kerana ketika itu mereka telah pun diberitakan Nabi Ibrahim cuba membawa satu agama yang menyembah Tuhan lain selain daripada yang mereka sembah. Maka dipanggil Nabi Ibrahim menghadap. Ditanya, wahai Ibrahim, soalan macam inilah kan, pertanyaan dia, kenapa dipecahkan semua berhala ni? Nabi Ibrahim menjawab, kenapa tanya kepada aku? Tidakkah kamu lihat di tangan berhala yang paling besar tu terdapat sebilah kapak? Tentu dialah yang memecahkan, kerana kapak itu adalah senjata yang digunakan secara logiknya untuk menghancurkan berhala kamu. Kemudian Namrud jawab apa? Kata, come on Ibrahim. Lebih kurang macam itulah nak bagi tahu kan. Apa ni Ibrahim? Jangan nak bodohkan aku kan. Mana mungkin berhala tu dapat bergerak, apatah lagi menghancurkan berhala ni kan. Kalau nak bagi satu hujah pun biarlah diterima akal. Maka Nabi Ibrahim menggunakan poin yang sama. Namrud tahu pun berhala tu tak boleh bergerak, maka kenapa kamu sembahnya? Nak bergerak pun tak boleh. Apakah kuasa yang berhala itu ada? Kerana Tuhan disembah kerana kekuasaannya. Meyakini sesungguhnya kekuatan Tuhan itu mengatasi makhluk yang lain, melebihi segala yang ada. Jadi kita sembah kerana kita yakin dialah yang mengawal dan menguasai kita. Kenapa kita sembah sesuatu yang tiada gunanya, tiada manfaatnya kan? Untuk menggerakkan diri pun belum tentu confirm, tak akan boleh sampai bila-bila. Kerana itu kita faham ia diciptakan oleh manusia daripada batu-batu tadi, ataupun daripada apa benda yang ada dalam alam persekitaran kita ni. Mana mungkin dia menjadi tunggak untuk penyembahan. Dan disitulah sebenarnya kita nak faham, tiada yang boleh memberi manfaat melainkan hanya Allah Subhanahu
wa ta'ala yang memberikan segala-galanya pada kita. Kan? Contohnya apa kita dapat hari ni? Makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Tiada yang boleh memberi segala-galanya pada kita melainkan hanya Allah Azza wa Jalla, yang begitu hebat keperkasaannya, yang begitu agung singgasananya. Jadi bila kita yakin dengan perkara ini, tertunailah maksud syahadah tadi. Yang itu baru pada hati. Dan kita kena pastikan ia berlaku pada lisan. Macam mana? Maknanya apa yang kita sebut, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan mestilah bersamaan dengan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada kuasa lain melainkan Allah. Malah diberitakan oleh ulama yang telah buat kajian bagaimana untuk pastikan dalam hati itu ada keyakinan syahadah, maka di lisannya kena sentiasa mengucapkan perkara yang berkaitan dengan syahadah. Tiada yang boleh beri mudarat melainkan Allah sahaja. Maka Allah telah tunjukkan dalam kisah yang sama sambungan kepada kisah Nabi Ibrahim yang selepas itu katanya untuk menutup malunya dengan jawapan yang diberikan oleh dia sendiri, telah seolah-olah kembali kepada dia. Kenapa dia boleh sembah benda yang tiada kuasa untuk bergerak pun, macam tu. So dia telah menghukum Nabi Ibrahim dengan mencampakkan baginda dalam api. Siapa yang bagi mudarat? Allah. Berkumpullah manusia untuk beri mudarat kepada mana-mana manusia tanpa izin Allah, maka mustahil ia berlaku. Malah Allah boleh mengangkat kemuliaan daripada perkara yang dilihat untuk menghina tadi. Kenapa dikatakan hina? Ulama buat lagi kajian. Kenapa perlu dicampakkan Nabi Ibrahim? Ingat tak kisah tu? Katanya unggun api itu begitu besar sehingga perlu ditarik satu alat lastik untuk ditujahkan ke dalam api. Saya nak tanya, kalau you guys tahu macam mana nak bakar orang, macam mana nak bagi orang tu dinyalakan api, senang ke susah? Sepatutnya jawapannya senang. Kalau hari ni saya nak bakar seseorang, apa saya buat? Saya ambil minyak, campak pada dia minyak, betul? Saya ambil api, saya campak pada dia api, terbakar dia. Tapi ketika itu katanya Namrud nak menghina Nabi Ibrahim. Dia nak campak dalam unggun api yang besar, yang marak menyala, supaya orang rasa takut. Dan tambahan, dikatakan untuk mengumpulkan kayu api itu, dia kerahkan bala tenteranya selama 40 hari. Kita fikir lagi, kalau saya suruh you guys pergi cari kayu api sejam, berapa banyak dapat? Kalau sehari dikumpulkan bersama-sama, bala tentera mengumpulnya selama 40 hari. Katanya membukit kayu api yang dikumpulkan. Maknanya belum lagi menghukum Ibrahim alaihissalam. Kemudian nak menyalakan, nak memarakkan pun katanya mengambil masa 40 hari juga. Supaya nak bagi tahu yang betapa kalau you hina I will make you suffer. Macam tu. But the suffering is in the hand of God. Bila Allah perintahkan, ketika Nabi Ibrahim dicampak kan, dia campak ni sebab nak dekat pun tak boleh. Macam kita pergi unggun api kan, mana boleh dekat sebab dia tengah marak menyala. Tengoklah kebakaran. Paling baru ni ada hutan, ada bandar terbakar, dulu ada Tafiz terbakar. Tak boleh masuk pun sebab terlalu marak api. Nak bagi tahu kalau nak campak dekat tu, ambil dia tolak, tak boleh. Sebab tak mungkin akan masuk sebab terlalu jauh. Nak datang dekat tu, bahangnya sangat panas. So campak. Allah perintah api, wahai api, dinginlah kamu kepada Nabi Ibrahim AS. Sejahtera kepada Nabi Ibrahim AS. Di sini kita banyak dapat manfaat daripada kisah. Contoh, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Api tiada kuasa. Sifat api yang membakar diberi oleh Allah. Api nak membakar berhajat kepada Allah dalam kisah ni.
gambaran, dapat gambaran. Sifat api itu yang membakar itu sendiri diberi oleh Allah. Bermaksud kalau Allah kata api dingin dan sejahtera, nothing can stop that command. So this is the fate. So Nabi Ibrahim katanya juga didatangi oleh malaikat dalam terbangan untuk sampai ke unggun marak tersebut. Malaikat tanya, nak tak aku tiup? Sekali hembusan, hilang semua api itu tadi, clear. Kata Nabi Ibrahim, aku bergantung pada Allah. Maka Allah perintahkan sejahtera. Maknanya kalau kita bayangkan kita dicampak dalam api, bagaimana kita nak letakkan keyakinan yang Allah Maha berkuasa, api adalah makhluk yang berhajat kepada Allah, maka Allah boleh perintahkan api tadi dingin dan sejahtera. Selamat Nabi Ibrahim dalam api. Dan semua perkara berpandukan konsep ini. Air laut yang luas tidak boleh menenggelamkan melainkan dengan izin Allah. Air laut nak menenggelamkan berhajat pada Allah. Allah nak tenggelamkan tidak berhajat kepada air laut. Macam kes api tadi. Api berhajat kepada Allah untuk membakar. Allah tidak berhajat kepada api kalau nak bakar. Berapa ramai hari ini orang terbakar tanpa ada api pun. Kita duduk dalam kelas, aircon rosak, panas, macam terbakar. Ataupun ada orang buat salah, hati rasa terbakar. Dan ada satu kes, katanya seorang manusia ni, dia rasa panas ketika sakaratul maut, sehingga kan bila diletakkan di tempat yang dingin pun dia masih lagi rasa panas. So ini nak sampaikan betapa maksud keyakinan tiada Tuhan melainkan Allah tadi di sini konteksnya. Okay, alright. Banyak lagi kisah telah dinyatakan dalam Quran, disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita faham. Contoh lain, tiada yang boleh beri kita kenyang melainkan Allah. Tiada yang boleh hilangkan dahaga melainkan Allah. Kita makan nasi diperintahkan Tuhan untuk makan, tapi bukan nasi yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan Allah. Ada orang makan nasi kenyang, ada orang kena makan 2 pinggan nasi baru kenyang, ada orang 3 pinggan pun belum tentu kenyang lagi. Ada orang tak makan pun kenyang je. Siapa bagi kenyang? Bukan makanan yang bagi kenyang, Allah yang bagi kenyang. Sebab itu satu hari nanti katanya dikisahkan zaman Dajjal, ketika manusia kehabisan makanan yang hanya ada pada tangan Dajjal. Dajjal tak syarat, kalau nak makanan sembah dia. Itu pun kita ada kisah yang panjang kita boleh ceritakan. Tapi dalam kes ni nak cerita, manusia yang beriman dia akan menafikan Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan berada dalam kelaparan. Dan Nabi kata ketika itu pada sahabat, sahabat tanya apakah makanan yang ada di akhir zaman ketika Dajjal menguasai semuanya. Untuk orang beriman ni, zikrullah. Kita kena makan zikir, seolah macam tu lah. Maksudnya kita melakukan sebutan tahmid, tasbih, tahlil, takbir, macam kita selalu baca lepas solat. Ataupun mungkin ketika kita lapang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak lagi zikir-zikir tambahan yang kita boleh baca. Dan katanya ketika itulah Allah zahirkan kepada orang yang beriman, kenyang bukan dari makanan, tapi kena penuh dengan keyakinan. Kena bina keyakinan dengan cara ini. Bukan tunggu nanti sampai masanya baru nak buat. Kita buat sekarang. Kita cuba yakin sekarang. Segala perkara yang berlaku dalam hidup kita adalah urusan ketentuan Tuhan. Tuhan yang buat.
supaya kita dapat masukkan tadi, admit in the heart. We believe really that witness, penuh penyaksian, tiada keraguan, memang nampak sejelas-jelasnya tiada Tuhan melainkan Allah. Macam tu lah. Okay? Hopefully you get what I try to deliver. Same goes to the, if you have thirst, a lot of thirst, okay, water can clear your thirst by the will of God. Air nak menghilangkan dahaga, berhajat kepada Tuhan tadi. Bukan air yang menghilangkan dahaga. Yang hilangkan dahaga Allah. Ada orang minum, hilang dahaga. Orang minum 2 kali baru hilang. Ada orang minum 3 kali, belum hilang lagi, nak minum lagi, kan? Ada orang mungkin dia tak minum pun, tapi tak dahaga pun. So itulah konsep dia. Alright? And you need to do it, kan? Try to say to yourself, every single situation that happens around you, relate it with the syahadah thing. Okay, I hope you get. Okay. Kalimah syahadah perlu dilengkapi dengan kalimah yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Let's discuss about that. Okay? Alright.